Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya kesambung pengajian Fiqhul Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah, pada muka surat 54. Pada muka surat 54, bentuk-bentuk penyakit hati. Bentuk-bentuk penyakit hati. Bentuk-bentuk penyakit hati begitu banyak sekali. Ini antara banyak lagi sebenarnya. Kalau dalam kitab-kitab utama tu lebih banyak lagi. Cuma di sini disebut beberapa saja. Yang mana kalau kita perhatikan dalam indeks tu banyak tu. Sekitar 20 sekitar 20 lah yang disenaraikan di sini. Jadi kalau kita tengok dalam kitab lain tu banyak lagi sebenarnya. Tapi yang ini ni pun kalau kita boleh jagalah, banyak benar tu manfaat, kelebihan, kebaikan yang kita boleh ambil. Baik, cuba tengok di sini. Pertama sekali, yang paling besar penyakit hati yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kena ingatlah bila sebut syirik dia berkait dengan Allah. Kalau Syiah bila sebut syirik dia berkait dengan imam 12 dia. Mana sesiapa menyatakan imam ada seseorang sama kekuatan dengan iman dengan imam dia tu, imam 12 tu, itu syirik. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyamakan makhluk dengan Allah, tak kiralah sebesar mana sudut penyamaan itu syirik. Jadi syirik dalam konteks Islam dia berkait dengan Allah. Baik, penyakit hati yang paling besar sekali ialah melakukan amalan-amalan syirik. Ia menjadi punca kepada segala keburukan, bencana dan kekotoran yang memasuki hati. Mana kekotoran yang masuk dalam hati ni banyak. Jadi kekotoran yang paling berat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah berfirman, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, ni dia panggil al-umamul ba'idah. Dalam istilah dia panggil al-umamul ba'idah, umat-umat yang telah pupus di muka dunia, yang mana dulu mereka terkenal, tapi oleh kerana mereka tolak agama, mereka melakukan syirik, mereka kufur kepada Allah, Allah hapuskan generasi mereka. Setengah-setengah tu mati habis, balik bumi kita kata setengah-setengah. Siapa begitu sekarang ni lah. Ini dia panggil umat-umat yang telah lupus, yang telah pupus, al-umamul ba'idah. Baik, jadi Allah kata negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebahagian dari khabar beritanya kepada engkau wahai Muhammad, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat. Sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya dahulu. Demikianlah Allah memeterikan, Allah teri hati, Allah memeteri hati orang-orang yang kafir itu.
Mana Allah cop, Allah tutup, teri kita kata. Maknanya sesuatu yang di luar tidak boleh masuk, sesuatu yang di dalam tidak boleh keluar. Maknanya ini proses Allah, dia panggil proses Allah menyekat kebaikan. Kalau kita tengok dalam tafsir, teri ni maknanya proses Allah menyekat kebaikan. Bila Allah sendiri yang sekat kebaikan, rahmat, maka orang itu tidak akan dapat kebaikan pada hakikatnya. Jadi orang yang melakukan amalan syirik sebenarnya sentiasa berada dalam keadaan takut dan gelisah. Dia takut pada segala sesuatu dan tidak merasa aman dari segala aspek. Meskipun pada zahirnya kelihatan tenang, harta banyak, hidup mewah, ada pangkat, ada kedudukan, ada pengaruh, tapi tak tenang. Hati dia tidak tenang. Ini adalah kerana Allah menjelaskan dalam firman Dia. Allah sebab tenang ni Allah yang bagi. Kita tak boleh beli dengan duit ketenangan ini. Tak boleh. Dia tenang ini adalah kurniaan Allah. Sebab tu kalau kita tengok kampung, orang kampung kiralah kain rusuk, dia boleh tidur atas teksi dia tepi tu, tempat dia perah lembu, tai lembu gitu ya. Tidur bawah rumah dulu kan. Dulu orang kampung rumah tinggi tak. Dia tidur bawah rumah segak misal. Tak ada masalah nampak. Tu tenang tu. Sebab dalam Quran pun sebut kalau tak tenang, tak nerah tidur. Satu ayat. Pok kita tenang belaka, duduk mana tidur belaka kita nak. Ni lebih tenang tu. Lebih tenang. Tak apa, alhamdulillah, kena bersyukurlah. Sebab kalau kita tengok dalam peperangan Uhud kan, takut tu. Tapi malam tu boleh tidur. Sebab malam tak apa, malam tu nerah tidur. Allah sebutkan dalam Quran, Allah beri ketenangan. So yang hari perang malam nerah tidur sahabat. Allah sebut itulah ketenangan. Jadi dalam ayat ni cuba kita tengok ayat ni, ayat surah Al-Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan ru'b, yakni gerun, takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkan perbuatan mereka itu. Dan dengan yang demikian, tempat kembali mereka ialah neraka, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ni Allah kata dia tak akan beri ketenangan. Sanulki, kami akan campur dalam hati dia rasa takut, tak puas hati, gundah gunana, kecewa. Anda tengok dalam tafsir, maksud Allah campur ni mana Allah buat persekitaran dia tu tak kena dengan angin dia. Bini jawab mulut dia, hak bini, hak dia suruh bini dia buat, bini dia tahu anak pun. Jadi tak kena saja di persekitaran, jadi tak belaga dengan angin dia. Allah buat gitu. Tu ada disebut, ulama kata itulah bentuk bila Allah nak menimbulkan hati manusia jadi serabut perut. Kalau kata serabut perut, hak di persekitaran dia tu semuanya menyusahkan hati dia. Berat tu mari masjid, tengok tu email serabut. Berat juga penyakit tu. Serabut lah kau klik orang. Berat hati tak. Ni kalau kena penyakit ni payahlah tidak. Makan lalu pergi kerja boleh, tapi hati tak tenang. Pergi ke pejabat, cara pejabat, tengok kostah nak mahu, semua jadi marah. Hidup dia penuh dengan kemarahan. Itulah. Jadi kadang-kadang Allah nak hina manusia tu, dia buat gitu. Kadang-kadang bagi orang yang tak perhati, dia tak nampak. Tak nampak tu. Ada sesetengah orang tu, kadang-kadang ada yang sebut pada saya sendiri, dia kata, kenapa Ustaz hari ni saya berasa tak tenang. Kata ginilah, kata, cuba semok balik kehidupan dia gini. Kalau mengikut Imam Ghazali, kita semok sehari tak pada. Kita hidup hari ni 10 bulan dah. Kadang-kadang hidup kita jadi molek, kita semok hak kemari hak 9 bulan tu banyak mana dah kebaikan. Tak perlu duduk semok hak dulu, tak ingat dah. Semok hak kemari. Nampak lalu mari ada tak kena. Kecak kasar dengan bini, tak beri ketenangan. Tengok dalam hadis kita akan jumpa orang yang tidak jaga perasaan bini dia, Allah tak beri tenang hati dia. Jangan main.
Orang yang tipu anak dia misalnya, Nabi kata aku tak akan jadi saksi untuk kebaikan dia di hari akhirat. Jadi kau gitu kita kena fikir. Sebab Nabi ni bila dia bercakap itu dari pihak pencipta kita. Nabi ni kalau dia bercakap juga itu adalah dari pihak pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Syirik ni sebenarnya, syirik ni kita baca dulu, lepas ni saya akan bagi maklumat tambahan lah sedikit. Syirik ni sebenarnya menunjukkan seseorang itu sanggup mengutamakan sesuatu yang lain daripada kehendak Allah dan Rasulnya dalam segala perkara, sehingga dianggap seolah-olah dia menyembah perkara itu. Ia juga menggambarkan sejenis ikutan terhadap nafsu ammarah yang dilarang, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan kenyataan ni, kita kena tengoklah, sebab ni kitab saringan ni. Kitab ni kitab saringan. Dia petik dalam banyak kitab. Tadi pun ada tengok satu kitab tu 3,000 net 3,946 pun surat. Ensiklopedia Fiqh Hati Syekh Muhammad At-Tuwaijiri, ana sebut sebelum ni lah. Jadi bila kita kumpul semua tu, sebelum ni ana tengok 1,500 ni dia capur semua 3,945 muka surat. Ada ni hari ni. Bicara panjang lagi lah. Bak syirik saja dia berjebuk-jebuk dia bicara. Pandangnya tokoh-tokoh sahabat. Tak apalah, lepas ni saya sebut sedikit. Ini kita ambil ringkas, tak apa dah, mungkin kita tahu dah syirik ni. Baik, cuba kalau kita tengok, cuba kita tadabbur sedikit, ambil perhatian, cuba ta'ammul firman Allah ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Cuba perhati, dengan yang demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dia patuh, ikut semata secara mutlak, ikut hawa nafsu dia, hati nak gani pakai ikut, tak fikir dah dengan agama tu. Agak-agak pada pandangan kamu wahai Muhammad, lagu mana ni orang lagu ni? Dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur engkar, dan dimeterikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan pula lapisan penutup atas penglihatannya. Maknanya semua nak dapat ilmu Allah tutup terus. Kita nak dapat ilmu melalui mata, melalui pendengaran, melalui percakapan, perbincangan. Patuh hati pun salah satu sumber ilmu, tutup habis tu. Mana sumber untuk dapat ilmu semua ditutup awal-awal lagi oleh Allah SWT. Agak-agak lagu mana? Nabi tanya, Allah tanya Nabi Muhammad, maka siapakah lagi yang dapat memberi petunjuk, memberi hidayah petunjuk kepada orang itu sesudah Allah menjadikan keadaan dia sedemikian? Agak-agak siapa dia boleh buka penutup tu? Dengar Quran pun tak ada kesalahan, dengar hadis pun tak ada kesalahan, dengar orang nasihat agama tak pakai langsung. Apa tu? Hati, sumber punca untuk terbuka hati Allah tutup. Allah tanya, siapa dia boleh buka? Siapa dia boleh buka? Jadi maknanya tak ada lah. Makna orang ni kalau siapa tahap ni, maka dia ni serah pada Allah lah. Kalau ulama ahli sunnah kata serah pada Allah. Sebab itulah Nabi SAW dalam ayat Quran, kalau kita baca lah, kalau kita tadabbur, beberapa ayat Allah sebut bahawa orang-orang ni misalnya kafir Quraisy ni, tak boleh cara dia ni cara orang lain pula. Mad'u kamu ni sudah tertutup dah, cari mad'u lain pula. Sebab itulah setengah ulama dia kata Nabi hijrah tu atas perintah Allah. Sebab orang ni makna Nabi sudah sampai tahap sampai tahap yang sepatutnya. Tiba-tiba orang tak beriman juga, tinggal biar serah Tuhan lah dia tu. Cari mad'u lain, cari tapak lain yang lebih subur di Madinah.
Setara mana subuh Madinah, gi boleh betul kerajaan Madinah lalu, kerajaan Islam lalu. Kena ingat tak, sebelum Nabi hijrah tu popok dia beriman ni 500 orang lebih tu. Dalam tempoh 9 bulan. 9 bulan. Pok dia terima tu. Itulah peranan Sa'ad bin Mu'az. Dia pergi rumah-rumah Allah. Anak kata setara 5 manusia patutlah dapat duduk bersama Rasulullah dalam surga pun. Mus'ab bin Mu'az ni, Mus'ab bin Umair baca ayat Quran, tak ada baca banyak ayat pun. Baca beberapa ayat je. Oh, dia kata ni kau Quran. Moga dia ni penyair agung di Madinah. Dia tokoh penyair. Oh, dia kata ni kau orang panggil Qurannya. Beriman selalu. Tak ada kata klik rumah dulu makan nasi dan mikir lagu mana. Tak, pakai selalu. Lepas tu dia kata selalu. Dia kata aku ni ketua kaum. Aku akan pergi ke setiap rumah Madinah. Dia pergi, hasilnya 85 buah rumah beriman. Bayangkan kalau sebuah rumah tu 8 orang, kali lah. Anak anggap ke 500 orang beriman. Atau usaha dia dengan Mus'ab bin Umair. Sebab tu bila Nabi berhijrah, siapa dia Quba buat masjid lalu sebelum bentuk kerajaan tu, buat masjid lalu. Padahal kita kata hari pertama tu duduk Mekah 13 tahun. Sebab itulah hadirat kena ingat tuah manusia ni kita tak tahu. Padahal ni kita kata di Mekah tu keluarga Nabi. Sebab tu dalam selepas Nabi wafat, penyair-penyair keluarga Nabi dia bersedih. Kih bodoh popok kini anak sebut dalam bahasa kita. Kih popok kita bodoh lah. Tak ada pasal-pasal dia lahir sini, duduk sini, wahyu pertama pesapa Mekah, tiba-tiba mati di Madinah. Padai dengan muka popok kita. Jadi kalau bapa orang pergi Mekah tu, bapa orang pergi Madinah tu, nak ziarah Nabi, nak ziarah masjid, boleh ziarah kubur Nabi. Padai muka popok kita tu. Kita tolak dia nya. Selepas pok dia sedar tu, sedih lah. Sehingga bersyair pula. Padai kalau kita guna bahasa Kelantan, padai dengan muka tu popok mung tu. Patut Muhammad kena mati Mekah. Muka dia popok kita, dia Nabi terakhir sampai kiamat. Tapi kih popok kita tolak makna, akhir sekali dia bawa diri pergi ke tempat lain. Keluarga dia juga di Madinah, tapi Mekah ni orang ramainya. Tu kekesalan. Jadi Allah tanya, lagu mana agak ini? Gitu. Sudah tentu memang tak boleh nak gapo dah ke siapa tahap tu. Cuma anda nak sebutnya sebagai peringatan, bukan hanya sajalah. Dalam hadis ada disebut misalnya kih minum arak misalnya, ataupun kih dusta Nabi sebut. Dia manusia ni bila berdusta, kalau dia bertaubat, lepas tu dusta pula, lepas tu terus menerus berdusta, dia sampai satu tahap. Tahap tu kita tak tahu. Dia sampai satu tahap, Allah akan cak dalam buku catatan amalan dia tu kazab, pendusta besar. Nabi kata bila Allah cak dia pendusta besar, dia nak keluar daripada lingkungan, daripada orang panggil lingkungan dusta tu payah, duk berdusta sampai mati tu. Tapi nak boleh sampai situ tu payah. Tapi kalau manusia tu lalai, dia boleh sampai tahap tu. Sebab tu kita tengok atas muka dunia ni setengah-setengah orang tu sampai mati tak molek hidup dia. So keluarga Nabi sendiri Abu Lahab sampai mati jadi kafir. Popok daun lain, adik-beradik Abu Lahab, Hamzah, Abbas, dan beberapa orang lagi masuk Islam, dia tak. Bahkan dari riwayat masa pembukaan kota Mekah, dia lari pergi lu. Dia taksir, mati di perantauan setengah-setengah. Setengah riwayat sebut. Degilnya. Padahal apa? Ruginya kalau terima anak daun kita sebagai Nabi, rugi ke dia? Kosong boleh. Saja ni nak guna tak? Menteri besar tak nak daun kawal, sedap itu kecek dah. Kalau mikir lagu tu boleh kira dah mereka awal, lepas tu baik balik lah niat tu kena. Tak sih. Nabi akhir zaman tak nak daun kawal tu. Tak ada rugi apa pun kalau anak asal kalau nego kalau aku tu. Atalah siapa tak si terima Nabi sebagai Nabi. Pelik tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita fikir tu orang Allah sudah cok menteri dah hati dia. Allah sudah teri dah hati dia. Kita tengok hadirat dalam masyarakat kita pun ada setengah-setengah gitu. Daripada muda siapa kopda siapa tua duk gitu. Boleh jadi siapa tahu tak tahulah, hakikat kita tak tahu. Tapi ada berlaku gitu pada umat manusia ni.
Dalam riwayat lain ada je Nabi sebut contoh orang minum arak. Minum arak Nabi kata sekat 4 kali. Dalam hadis tu sebut minum arak kali pertama bertaubat Allah terima. Nabi sebut kali kedua bertaubat Allah terima. Sampai kali 4 buat pula kali kelima Allah tak terima. Bahkan Allah cak dia tu sebagai apa ni, mukhammir, peminum. Allah cak dia sebagai peminum. Jadi pensyarah hadis kata bila Allah cak gitu dia nak keluar, nak bertaubat jadi payahlah. Inilah kita bincang. Allah tutup telinga, mata, sumber untuk kesedaran itu Allah tutup. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadi gitulah. Kita minta berlindung daripada Allah. Jangan siapa tak tu. Pok kita ni ada salah belaka. Ada buat salah belaka. Pok kita hamba sedih hadirat. Tapi kita doa kepada Allah jangan jadi siapa perekat Tuhan terhati. Baik, cuba kita tengok lagi. Orang yang riak, riak ni pun syirik juga riak ni. Cuma dia syirik kecil. Syirik yang tidak mengeluarkan seseorang daripada akidah tauhid. Orang yang riak tidak akan diterima amalannya pada hari kiamat kelak. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bih fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل ini watak yang ketiga ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Nah, cuba perhati molek ni. Ni dekat dengan kehidupan kita lah, sangat dekat. Nabi kata manusia pertama yang dihukum pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Guana mati syahid dihukum ni? Mana mati syahid yang tak cukup syarat. Nampak zahir mati syahid tapi tak cukup syarat, tak boleh masuk syurga. Sedangkan orang mati syahid ni kalau cukup syarat masuk syurga tanpa hisap. Beliau dibawa, ni orang yang mati syahid ni, beliau dibawa lalu dijelaskan segala nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Jadi lelaki itu mengenali nikmat-nikmat tersebut. Salah satu bentuk yang berlaku di mahkamah Allah, setiap kita ni Allah akan sebut nikmat yang dia beri pada kita. Jadi orang ni mati syahid dia ingat semua tu. Oh ya betul lah, aku dapat ni. Baik. Lalu Allah berfirman, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Hak nikmat yang aku beri pada kamu tu kamu buat mana? Kamu urus lagu mana nikmat-nikmat itu? Allah tanya dia. Lelaki itu pun jawab, ni hak mati syahid ni. Lelaki itu jawab, dia kata dengan nikmat itu saya telah berperang keranamu sehingga saya mati syahid. Dengan nikmat Allah beri ni tubuh saya jadi saya pergi perang fi sabilillah dan saya mati syahid. Dia kata gitu. Allah Subhanahu wa taala pun kata kepada dia, pelawak hangit. Allah kata kepada dia, kadzabta, engkau telah dusta. Allah kata begitu pada dia.
Sebenarnya engkau berperang supaya orang kata engkau berani. Kamu keluar berperang tu supaya orang kata kamu ni syuja', orang yang berani. Tu bukan kerana aku pun, aku tahulah. Allah kata gitu. Maknanya bila Allah sebut gitu, itu keputusan daripada Allah. Setelah itu lelaki yang mati syahid tadi diperintahkan supaya dicampakkan ke dalam neraka dengan mukanya dahulu. Ni orang kata bila dia lempar, dia sebenarnya dia gini, ni terjemah dia ni ada, kalau nak betul terjemah dia gini maksudnya ni. Sebelum dia dicampak dalam neraka tu, dia ditarik dalam keadaan muka tu orang kata sesek di latar. Bukan kata sesek punggung dok. Dia tarik tu muka dia sesek di latar tu. Dia panggil. Itu mana. Lepas tu baru dicampak dengan makna hina nak ya. Kalau tarik tu bila-bila jalan tu tak nampak sangat ini, tarik sembal tu muka tu sesek atas sebelum dicampak dalam neraka. Tu gambaran hina. Ini gambaran hina. Oh, makna kalau bahasa Kelantannya tarik dulu yang tarik atas muka. Erek. Tu maksud dia. Itu makna suhibah. Kemudian dia dicampak ke dalam neraka. Dan masa dicampak dalam neraka pun bahagian mana yang jatuh dulu? Muka jatuh dulu dalam latar neraka. Orang panggil sembal lah. Ini juga untuk menunjukkan hina. Kalau jatuh punggung dulu boleh kira sikit tak? Jatuh muka dulu bung atas latar neraka. Nak ayatnya hina. Allah nak ayat hina. Baik, tu yang pertama. Tu watak yang pertama. Watak yang kedua, seseorang dia sebenarnya kalau kita nak terjemah kena potong lelaki tu. Dia termasuk perempuan ni. Dia dalam bahasa Arab kadang-kadang bila guna rajulun bukan makna lelaki, seseorang. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke. Potong tu seseorang yang mempelajari ilmu, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, tak kira. Dan mengajarkan ilmu pada orang ramai. Lepas tu dia pun baca Al-Quran. Dia dibawa di hari kiamat, lalu diperkenalkan, disebut kepada dia nikmat yang Allah telah kurniakan kepada dia. Lalu lelaki itu mengiyakan semua nikmat itu. Yalah betul lah, nikmat itu saya dapat di dunia dulu. Baik. Lalu Allah berfirman kepada lelaki itu, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Lelaki itu jawab, dia kata dengan nikmat itu saya belajar ilmu, saya ajar ilmu pada orang ramai, dan saya selalu baca Al-Quran keranamu. Dia nak pakali atas dunia, dia duduk biasa dah kelentur orang ni. Dia cuba nak kelentur Allah. Allah kata kepada dia, engkau telah dusta. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya orang kata mu alim, supaya orang kata mu pandai. Tu setuju yang mu belajar ilmu ni. Mu belajar ilmu sebab mu nak debat dengan orang kampung hak jahil. Dia ada setengah orang dia suka debat. Dia boleh maklumat dia gitu, dia debat dalam kedai kopi. Ada juga setengah lagu tu. Ni popok gong dia panggil ni. Tu. Ada setengah orang jenis gitu. Tak molek gitu tu. Engkau baca Quran pun supaya orang kata mu ni qari. Tu. Allah kata atas muka dia. Lalu dia diperintahkan supaya ditarik dengan mukanya terseret di atas lantai. Lalu dia dicampakkan dalam keadaan tersembam muka dia di lantai neraka. Itu watak yang kedua. Watak yang ketiga, ada seseorang yang Allah kurniakan keluasan hidup. Maknanya Allah buka rezeki kepada dia, dapat harta berlimpah ruah, dan pelbagai harta dia boleh. Nego gapo pun jadi. Setengah orang pelik sungguh. Tapi setengah orang tak, hak ne tinggal 3. Nah, nego. Setengah orang tu nego gapo pun jadi. Ada hodok mengaji dengan anak tu, dia buka begol ke buka gerai begol. Dia buka som lain nego jadi. Akhir sekali dia pergi cari orang-orang hodok saja ni kata, "But nak kerja dengan saya tak?" Saya berlaku buat gerai semua duit. Awak je buat ya. Maknanya gerai mula-mula tu dia buat sebagai tempat untuk kerusuh pada tu. Sampai 10 butir gerai bergo. Kaya-kaya dia. Kau dengar kau kecek tak ada gamuk. Kenapa curi popok kita? Kalau dia dengar pun tak apa ni. Sebab benda ni dia sebutkan lah.
Tapi dia ni penderma lah, bagus dia ni. Nak ayatnya rezeki dia pun hari dia sebut kan. Dia kata jadi ustaz, dia kata. Dia pun tak suka tu. Dia tak silap, dia kata dia boleh ambil keuntungan 1 gram tu rasa 1,000 juga sebulan. Dia kahwin tu pun boleh banyak. Dia ambil sikit, kahwin tu pun boleh banyak pada dia. Modal dia semua. Dia syarat, dia kata kalau 5 tahun, kalau mu nak negodi pun tak apa, tapi biar 5 tahun aku boleh untung, bagi dua, bagilah. Jadi dia duduk ngaji ngana dulu. Tu kadang-kadang Tuhan nak buka rezeki tak belah mana dia. Hak dalam bulan Ramadan di pasar Kubakhir saja nak sebut ni. Sebab ana pernah jual juga bulan Ramadan sebulan lepas tu tak sir. Sakit pinggang. Nak kita raweh tak ada. Ana nak sebut rezeki Allah buka, ada seorang kampung tu dia duk baca. Dia jual ikan rebus goreng. Untuk orang ikan rebus tawar, dia goreng, lepas tu dia sedia inilah untuk orang buka puasa dengan budu, orang beli klik-klik cicah rumah. Beratur begini jujur orang. Kita tak ada apa. Kita jadi malu nak jual, orang tak ada pak kita. Kata kita, anak dengan saya lah mengaji hadis belakang, kata kita ni tidak muka rezeki agak ni. Dia goreng ikan rebus tawar ya, jujur orang. Pada goreng diri lah kita kata di rumah. Itulah. Anak kata kita royak kogu kita, aku tak sedar lepas ni kata. Boleh 15 jasa orang untung. Sebulan nego. Tu anak kata ni tinggal 3 tu. Baik aku ngaji kata, baik aku nego mengelai, tak sedar. Kau tutum sah. Anak kata goreng ikan rebus tahu berjujur orang beratur nak beli. Lepas tu dia ada ulai-ulai dia buat. Kita ni kemai buat dengar saya buat tulis kau jawi lagi. Guru kita kata anak pun taubat tak sedar lepas ni. Tapi lu buat pula lepas tu pergi jual kain. Tak jadi apa dia. Kullun ya'malu ala syaklati. Tidak jenis watak kita. Dia pesen orang. Anak kata bahawa dia Allah sungguh. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ni watak ni Allah buka ni adalah dia buat gapo pun jadi. Baik. Maknanya dia jadi kaya dengan usaha dia. Allah beri rezeki pada dia. Lalu di hari akhirat Allah tanya dia, dengan rezeki yang banyak tu mu buat gapo? Mana ke mana ke rezeki yang banyak tu kamu habiskan? Dia kata makna harta saya ni saya sedekah. Setiap ruang, setiap jalan yang engkau suka, setiap jalan yang engkau suka derma, semua saya derma. Derma pada anak yatim, derma pada janda, derma pada masjid. Hak kira-kira hak Allah suka derma, dia bui belaka. Dia kata gitu. Tu. Maka Allah kata kepada dia, engkau dusta, mu pelawak tu, mu derma tu sebenarnya bukan kerana aku pun, dia bui sungguh, tapi mu bui tu sebenarnya suruh orang, supaya orang kata hebatlah orang kaya ni. Derma semacam bui masjid kat 500 tu dia gulung, lepas tu dia ikat dengan getah, dia buh, orang tahu lalu tu duit dia. Dia ada isyarat dah tu, mu tidak ikhlas. Sehingga orang kata kalau ada duit segulung 500 ya, patut dia ikat kertas lah duit kawan ni tu. Dia nak suruh, dia ada hati niat gitu. Lalu Allah perintahkan supaya dia diseret di atas muka dia dan dihuman ke neraka dan jatuh tersembam atas muka pula dalam lantai api neraka, lantai neraka. Baik, hadis ni gapo dia sebenarnya? Kalau kita nak tadabbur hadis, kalau tadabbur Quran, kalau kita nak tadabbur hadis ni, satu perkara saja sebenarnya. Seseorang yang buat bukan kerana Allah, yang mana istilahnya riya, sebesar mana pun amalan dia buat tu saja, hatta sebesar tak ada lah dalam amalan agama ni. Nabi kata al-jihad fi sabilillah tu sanamul Islam. Jihad ni bonggol Islam. Bonggol ni tempat bonggol gitu dalam atas belakang utara tu kan. Situ tu tempat simpan air, taki air dia. Sahabat kata pernah kita sesak daripada pasir, tak ada air, dia tebuk tu sikit lah. Tebuk sekadar tebuk, luka sikit, dia perisak, boleh minum air, lega. Air tu bersih. Atau taki air. Taki air tu. Sebab setengah hutan tu dia ada 2 taki.
Jerua. Bersih tu. Ada sahabat sebut pengalaman dia. Dia bukan kerak tu, kerak mampu kerak otak tu dia buat sikit lah. Kecil. Dia pun isap. Tu kan. Tak apalah nak ayatnya Nabi kata jihad ni bonggu, tak ada paling besar lah. Orang mati syahid ni boleh masuk surga tanpa hisap, boleh tarik lagi ahli keluarga dia, syafaat. Allah beri izin syafaat sebab kebesaran syuhada tu. Tapi tidak kerana Allah niat tak betul satu amalan tu masuk neraka akhirnya. Apa sebut riak ni di bawah tajuk? Apa sebut riak ni? Sebab hak ni dia panggil nau'um minasyirki. Dia ni satu bentuk syirik juga. Cuma bukan syirik besar. Syirik kecil kena jaga molek lah dia Kalau tidak sajalah kita omong habis harta habis apa tu syirik. Setan memang kerja dia. Sebab itulah Nabi sebut kalau semasa kamu buat kebaikan tu terdetik hati kepada yang tidak baik, kata selalu a'udzubillahi minasyaitan. Jangan tangguh, kata selalu. Dalam semaya pun nak sebut juga. Dalam hati lah. Dia tengah semaya tu nya mari terlintas, bakal aku mari awal sekali masjid terlintas gitu. Aku pun panjang lama, orang lain rokok dah, aku tak rokok lagi, panjang aku bacanya. Dia mari itu perasaan tu. Kata lalu a'udzubillahi min. Itu dalam riwayat Abu Daud ada. Maknanya jangan biar gitu. Kalau kita biar, kita tersenara sebagai minal ghafilin. Tapi kalau terus kita kata a'udzubillah, Allah maafkan. Sebab lintasan-lintasan begitu dia boleh berlaku pada siapa saja. Jadi hadis tu mengajar kita bagaimana kita nak kawal hati kita. Sebab syaitan dia akan ganggu. Jadi kita tidak akan disenarak sebagai orang lala. Kena ada tindakan. Baik, seterusnya yang ketiga lah, C ni yang ketiga, takabbur. Bubuh tasydid pada B tu. Itu asalnya takbur. Bukan bahasa Arab takabbur. Itu asalnya. Sebut biar betul, biar jadi kekah Arab tu. Yalah kalau takbur pun maksud tu juga, tapi kalau nak kira Arab asalnya, mungkin ni asal bahasa Arab. Takabbur. Dia pada takabbara, ya takabbaru, takabburan, mutakabbirun, takabbar, la tatakabbar. Gapo dia takabbur ni? Penyakit takabbur, yang ni rasa sombong, perasaan sombong diri, anggap dia lebih orang lain kurang. Penyakit ni dia bersarang dalam hati seseorang. Kalau dia berada dalam hati dan dia bersarang ni makna duduk lama, bertapak dalam hati manusia. Apa kesan dia kepada seseorang? Kesan dianya hati itu tidak mahu lagi menerima kebenaran. Jadi gitu hati, berubah dia daripada fitrah tu. Jadi tak molek hati. Ada penyakit takabur. Orang itu akan menolak nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, dan dia akan memandang rendah dan hina kepada orang-orang Islam yang lain. Sebab tu Sayyidina Ali kata, manis tabadda faqad halaka. Orang yang anggap dia saja betul, orang lain salah belaka, orang tu musnah, rosak dah orang tu. Tu Sayyidina Ali kata. Orang lain sebut ni dia pelakih belaka orang. Sayyidina Ali kata faqad halaka. Dia memang dia rosak dah tu. Kalau bahasa Kelantan tu rosak dalam telur. Paruk Kelantan dia. Kelantan kita dia guna rosak dalam telur. Masa tak netah tu rosak dah. Rapat G lah tu tak ada lebih hari tu. Dulu kita tak dengar gitu, baru tu no. Dulu masa sekolah kita tak ada bunyi gitu. Rosak dalam telur. Kadang-kadang sifat takabur itu menyebabkan seseorang itu sanggup berdepan dengan orang yang tidak sehaluan. Cakap nak berdebat, cakap nak berkekoh ya. Itu perangai orang takabur. Padahal kalau dia pun hilang gitu ya, masalah tu tak jadi besar. Tapi tak boleh lah. Sebab kita ni betul, kita ni abang sanggup berdepan. Kadang ada telefon nak jumpa. Gong ngerti ada manusia jenis tu. Banyak ada pengalaman anak sendiri masalah kadang-kadang kita akhir kita betul. Tapi kita awak tak tahu. Hilang dengan sendiri ya benda tu. Orang tu pun bertaubat tu. Misalnya ada seorang tu, ni anak sendiri, anak pun kejut. Dulu dia balas dengan anak. Sebab anak kata Khomeini dajjal. Anak kata begitu ni sebab dalam bilik dia letak gambar Khomeini. Dia ayat dia kata bila dia nak bersama isteri dia tengok Khomeini, biar anak jadi sepuh Khomeini. Dia kata mojol anak mu tak jadi sepuh Khomeini, kata tak apa kerah kata.
Saya usrah pemuda ni belakang ni. Masa tu kan tengah margabar Amerika. Balah mana? Anak kata mu tahu kau Khomeini dalam kitab dia kata wana ke sahabat Muawiyah tu macam-macam dia kutuk isteri Nabi Zainab. Marah dia. Lepas tu putus hubungan. Tak sejumpa mana. Putus tu hubungan. Lepas tu lama lepas tu. Ane ingat lebih rasa 7 tahun 8 tahun. Tengok-tengok dia ada ngaji hadis dengan Maulana di Air Paksi. Dulu Maulana tak ada manusia paling benci lah. Anda tanya, mana Syekh mari sini kau salah bilik lah. Dia kata mana? Jodoh entah ajak dulu betul dia kata. 7 tahun dia ambil masa. Kena sabar. Biar nak awak mana? 7 tahun. Lepas tu pergi ngaji hadis. Siap dengan nota Bukhari ambil semua. Lepas tu dia kata betul, dia kata entah ya memang jahat kau main ni. Baru 7 tahun dia ambil masa. Enggak Yusuf Qaradawi lama lagi. Duk bersangka baik kepada Syiah ni. Dia puji ulama Saudi sebab ulama Saudi lebih faham Syiah daripada dia, lebih awal memahami tentang Syiah daripada dia. Puji dalam muhadarah dia, dalam ucapan dia. Jadi kita kena sabarlah. Tapi setengah-setengah orang tak boleh. Sikit-sikit cara nak berdebat. Sikit-sikit cara nak berhadapan. Tengok sini. Sanggup berdepan dengan orang yang tidak selalu. Padahal benda tu kecil ya, tak belagangi sikit ya. Pendapat dia tak suka. Sanggup berdepan sama telefon kita nak jumpa. Nak susah. Ketemu tu. Ada setengah orang lagu tu. Na'udzubillah. Minta jauh daripada Allah. Apa tu? Kita kabur tu. Kadang-kadang juga boleh menyumbat kepada kekufuran. Tu na'udzubillah. Kufur ni tak belah mana. Kufur ni seolah-olah hak Nabi sebut tu, kan Nabi sebut Nabi tak suka berdebat ni, tapi berdebat tu perlu dalam Quran pun, tapi Nabi tak suka. Maksudnya tak suka ni mudah-mudah benda dia padan dengan benda. Kalau nak berdebat, kita nak bertegang urat leher ni, dia padan dengan isu tu. Kalau isu tu berat, boleh menasabah. Itu salah satu metod untuk mencari kebenaran juga. Tapi janganlah isu-isu yang tidak menasabah pun. Siapa panggil telefon nak jumpa. Ingat kau isu ke dia? Rupanya isu kecil-kecil je. Tak ada gapo pun. Baik, cuba tengok di sini. Allah berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka. Mana tolak kebenaran tanpa dalil. Orang bawa hujah Quran, bawa hadis, dia bantah tapi dia tak ada dalil. Ada seorang ustaz tu kita minta, mana dalil bahawa anjuran ni bukan pergi kubur, anjuran pergi ke kubur tu salah satu agenda pertama selepas salat Idul Fitri. Mana dalil? Sebab dia isytihar, lepas mai dia isytihar. Selepas ni kita akan pergi ramai-ramai. Mana saya jadi kepala pergi ziarah kubur pada pagi hari raya. Dia buat jamuan di tepi kubur, ada orang jual kepuk 1 Syawal. Tu dia hadiah. Saya kata ke dia, saya hantar mesej dia, tak betul ni untuk email, salah ni. Sebab Nabi dalam hadis yang sahih, agenda mula-mula Nabi buat, Nabi berziarah, bukan ziarah kubur, ziarah orang hidup. Ziarah sahabat dia, ziarah hari ni. Dia gini, kalau kita baca dalam hadis hak lengkap, kita kumpul semua hadis-hadis apa yang Nabi buat selepas selesai khutbah. Dia semaya dulu. Dia tidak sembahyang Jumaat, dia semaya dulu baru dia khutbah. Lepas khutbah tu Nabi tengok, Nabi pergi jumpa hadirin-hadirin, Nabi pergi alik perempuan, Nabi sebut pada perempuan supaya jaga aurat. Nabi sebut. Lepas tu Nabi ziarah. Tu aja nak. Tak ada satu riwayat pun Nabi pergi kubur. Bukan tak boleh pergi, ni menganjurkan. Beza tu, nak pergi. Ana pun ada pergi kubur. Dah kita lalu ke kubur tu menari, kita lalu, kita singgah. Bukan menganjur, kita faham. Tidak ada satu pun sunnah buat kubur berkait dengan hari raya ni. Ni siapa menganjur ke ramah, siapa jual kepuk, dia siap hantar ramah kerana dia kata mana hak nak sebutnya ni.
Dia kata anak tak cara, tak ada hadis, ada hadis, tak ada hadis. Tu gua anak kata boleh. Dia mati situ. Tu anak kejut. Jadi orang lagu ni kita tak berani dah nak kecek. Tebel-tebel kecek lagi. Yang jadi berat dia tu. Tubik berlaku benda berat pada tu naik ke dia. Anak kata tak apalah Syekh, kukuh mana pun. Entah kena jawab tu depan Tuhan sebab entah menganjurkan masyarakat. Bukan lagu tu sunnah Nabi. Tak betul lagu tu. Ada kata tak lagi kubur. Boleh. Tapi bukan waktu masa tu. Ni buat ijtihad dalam mikrofon. Tu. Ana tahu ni muka hak gi tu salah seorangnya hak report pada anda kata ustaz dia ada jual kepuk satu syawal tapi kubur. Banyak ke kalau kita lok bagai-bagai lagu ni jadi sepuh kubur tu kenali. Yang mengatik tengah malam, tak ada orang sekat yang ngatik siang hari. Kalau nak anda boleh hantar gambar tu. Lepas tu orang koci tu dia ngatik atas wakah tepi tu nak wayak talunya. Siapa tahu tu ngatik belah cacat tu hingu-hingu sepuh kera. Bagi-bagi lagu ni kalau lok kat hadirat kalau tidak sekat lalu kat kalau nak cerita panjang saya anda seminggu pergi buat bukan buat tinjauan. Dia pergi sebelum pergi dia telefon anda nak pergi ni ustaz dia ni bersama 100 orang bapa alik sia pergi dia tupas orang nak pergi tinjau bagaimana sambutan hari kematian Wali Songo. Seminggu dia pergi. Kalau anda nak cerita panjang lah. Cuma nak ayat terkejut lah. Benda hak mari di kubur tu kenali tu buat dia lama berpuluh tahun dah buat. Dia buat caca sepora sedang menari dengar suara tu siapa jiran ada tepi kubur kata saya tak boleh nak tidur saat ni bising. Dia ambil gambar kita tu nak ayat ni. Kalau pokok ni hak kelantan apa ada hak Kedah ada hak Penang ada mari tu kan. Sebab tu tak boleh benda-benda ni jangan bila jadi besar. Masa dia butir tu kena peracuh lah dia jadi besar sepuluh arkai. Dulu arkai pun ramad dah dulu ke arkai. Masa dia mula-mula itu ramad dah ustaz-ustaz beri peringatan. Tapi muka tak nampak orang kita ni nanti buah nanti besar tu baru dia nak cara. Posiah pun gitu juga. Ni kalau lok kat hati hadirat sikit lagi nak tahu selawat perdana nak tahu ni sejarah Kelantan lepas tu tak ada ni berlaku. Na'udzubillah kita berlepas diri daripada Allah SWT kita tak akan terlibat. Amalan siapa tu buat kerja lagu tu tengok sebelum tengok dalam internet ulama kita punya dengan anak tu 3 buah buku bicara hak tu saja 3 buah buku kita baca kejut. Ulama tulis semua duduk di kawasan pemula yang membuat benda tu. Jadi kalau gitu kena faham lah. Okey, anda ambil sikit lagi. Baik. Jadi orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah dengan tidak ada sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benar. Jadi bantahan yang demikian besar kebenciannya dan kemurkaannya di sisi hukum Allah dan di sisi bawaan orang-orang beriman. Demikianlah Allah telah Allah telah menteri. Dia tulis menterai menterai tu maknanya kita kata teri lah teri mati. Kita kata kalau sipu mati. Atas hati-hati orang yang sombong takabur lagi bermaharajalela pencerobohan. Ni ayat ni kalau kita tengok dari tafsir nak sebut satu perkara. Perbuatan yang dia buat ni makna bentuk pelanggaran hukum secara terang-terangan. Ni maksud ayat ni. Langgar hukum, buat salah secara individu sejak ramai dia buat. Hak tu berat juga, tapi dia lebih berat lagi bila buat pelanggaran hukum secara terang-terangan. Tengah hari diri dia buat depan orang. Orang kritik, orang mahu dia buat tak tahu. Sebab tak ada orang sekat dia. Sebab dia rasa bangga pula dia buat tu. Orang lagu ni cuba perhati molek. Kena perhati ayat Quran ni. Orang lagu ni dia akan dapat maqtan indallah. Dia maqtan. Maqtan ini dia ada bahasa Arab ni ada ghadab. Ada ghadab, marah. Kalimah marah dalam bahasa Arab ni ada ghadab. Selagi atas pada ghadab dia panggil ghais, marah muncul. Maqtan ni lebih berat lagi. Maqtan ni kemarahan yang menyebabkan Allah bertindak.
Itu makna maqtan. Allah marah sehingga Allah bertindak. Allah tidak biar. Kalau kita buat salah, Allah marah, tapi Allah tak bertindak lalu. Allah tengok biar kita bertaubat. Kadang-kadang buat 10 tahun baru Allah bertindak. Ni tak ni maqtan ni makna marah, Allah bertindak lah. Apa? Sebab dia ni sudah buat kesalahan, pelanggar hukum secara terbuka dan buat dengan sombong. Buat dengan sombong. Rasa bangga pula buat salah. Buat salah tu satu hal, rasa bangga dengan buat salah. Sehingga dia pamerkan kesalahan dia. Dia tak peduli dah orang kritik, orang larai, dia tak peduli. Ni baru dapat maqtan indallah. Orang lagu ni Allah akan teri hati, Allah akan tutup hati dia. Ulama Syekh Sa'di dia kata apa sebut hati. Tidak sebut tutup mata, tidak sebut tutup telinga sini. Tak, sebab mata hati dia pergi ke hati. Mata tengok, telinga dengar, dia pergi ke hati belakang. Situ tempat dia simpan dan proses maklumat. Situ Allah tutup. Makna hak mata tengok kebaikan tu tak boleh masuk dalam hati. Telinga hak dengar kebaikan tak boleh masuk dalam hati. Tak boleh. Hati Allah tutup. Lepas tu gapo dia jadi pada orang lagu ni. Ni lah ayat ni, nak ayat teruk. Mana orang tu teruk. Yang terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Cuba perhati. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur walaupun sebesar zarrah, sebesar debu kecil, walaupun sebesar zarrah, sebetar butir kecil tu. Ada hak tu dia tak buat, makna ada, dia tak usaha nak buat, dia biar situ. Sebab hak sebesar ni tu dia boleh berkembang jadi besar tu, tak akan masuk syurga itu. Sebab syurga ni untuk orang yang khusyuk, khudu', merendah diri. Baik, jika seseorang itu sukakan, jika seseorang itu seorang lelaki berkata, jika seseorang itu sukakan pakaiannya baik dan sepatunya baik, selipar atau kasut dia baik, bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cantik. Allah suka yang cantik. Tak apa tu kita nak pakai semak, tak apa tu, tidak takabur tu. Takabur ni hati. Nak beli baju biar nampak comel sok modok, gosok lendik, keras coking kita kata tak. Itu nampak smart. Ada setengah orang suka gitu. Patut takabur kau tu. Ada, hak tu molek. Sebab Allah ni comel, dia suka benda comel. Hak tu tak apa. Kemas sama sikit, tak boleh panjang sikit, rambut gunting lalu. Tak apa tu. Tak. Orang tengok dia, mu ni sepanjang ni kau sama. Tu bahasa kita guna kepada saya. Mu ni sepanjang ni kau sama. Comel sama. Boleh ke? Boleh. Tak apa. Nabi kata tak apa. Sebab Allah comel, Allah suka comel. Patut kita tak segitu, tak apa. Hak tak lehnya takabur itu. Sebab takabur tu dia memusnahkan kebenaran. Dan dia boleh mengundang kemarahan orang ramai. Jadi perwatakan zahir ni hadrat, kalau comel tak apa tu. Baik. Ni untuk minggu depan ni kita bincang tentang poin yang keempat, ujub. Ujub ni maknanya satu perasaan kagum terhadap diri sendiri. Dia rasa kagum, dia rasa dia lebih, dia rasa dia hebat, timbul perasaan begitu. Aku lah paling banyak baca Quran. Aku ni mari juga maya, orang lain dua, aku 4 rakaat mari sunat. Dia rasa bangga. Tu sifat yang menjadi pintu masuk untuk syaitan ganggu hati kita. InsyaAllah kali ni kita bincang minggu hadapan. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.